aktif dalam menyebarkan dakwah. Tetapi persoalan saya di sini ialah, di manakah kita sebagai orang Melayu, orang Islam, posisi kita dalam menyampaikan dakwah? Malah kalau kita lihat, kita ni ada sebahagian yang duduk di kalangan orang bukan Islam. Kita duduk, mungkin berjiran pun. Tetapi sayang sekali, jiran kita tu, mungkin dia pun tak tahu apa makna azan tu. Dengar azan 5 kali satu hari. Tetapi mereka tak tahu sebab apa kita gagal menyampaikan apa maksud dia, ataupun kita gagal menyampaikan Islam kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam apa yang saya belajar di Tonga, tuan-tuan, mereka ni, itu pertama kali dalam saya menyampaikan dakwah, dia amat tercabar. Selalunya kita nampak orang, wah ramai, puluhan orang masuk Islam dekat Philippines, ratusan malah kita nampak orang masuk Islam. Tetapi di Tonga berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Di Tonga, orang dia tak kasih can. Kalau kita ni, saya orang Singapura. Orang Singapura ni suka pakai orang bahasa-bahasa campur-campur. Kita panggil macam Singlish lah. Baik, campurization kita katakan. Jadi apa yang berlaku kat sana, apabila kita menyampaikan dakwah kepada mereka, malah mereka juga menyampaikan dakwah mereka kepada kita. Kita ajak dia kepada Islam, dia ajak kita kepada Kristian. Ini first time. Dia berbeza. Jadi bukan itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini dia membawa saya kepada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi bersabda, "Balighul anni walau ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun apa? Satu ayat ataupun sepotong ayat. Saya percaya, tuan-tuan dan puan-puan, ramai di sini kita hafal lebih daripada satu ayat. Tetapi sejauh manakah kita menyampaikan ayat ini kepada orang yang belum lagi kenal Islam ataupun belum tahu lagi tentang Islam? Ada spectator nombor 1 kat depan ni. Baik. Jadi sebelum kami sampai ke Tonga, tuan-tuan dan puan-puan, kita sempat juga sampai ke Kepulauan Philippines. Saya suka tekankan dalam ceramah saya mengenai Philippines, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya. Tahu tak kita di sini bahawa Philippines ni pada abad ke-13 hingga ke abad ke-15, mereka majoritinya beragama Islam. Majoriti, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apa yang berlaku sampaikan mereka itu telah menjadi agama yang majoritinya Kristian. Apa yang berlaku? Ingat ya, dari apa yang saya sampaikan ini merupakan satu sejarah. Tetapi mudah-mudahan ianya menjadi satu iktibah ataupun satu pengajaran untuk kita semua, di mana kita dapat sedar bahawa Islam itu berapa pentingnya untuk kita pegang dengan kukuh. Jangan sampai kita terlepaskan Islam itu. Pada abad ke-15, waktu Islam sedang mengembang di bumi Philippines, apa yang berlaku ialah telah datang tentera-tentera Spanyol untuk menyerang bumi Philippines. Dulu apa nama Philippines, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu? Sebelum nama dia jadi Philippines, nama dia Maharlika. Maharlika sebelum jadi Philippines. Dan macam mana dia boleh jadi Philippines? Sebelum itu saya pergi kepada sejarah mereka. Apa yang datang kepada bumi Philippines waktu itu dalam pengembangan Islam di sana, telah datang 10 datuk. Datuk ni seperti datuk lah. Datuk yang telah diutuskan, mereka duduk di kepulauan-kepulauan di Philippines. Dari dalam masa yang sama tu, dalam penyebaran mereka, datang pula Sepanyol menyerang. Dan apabila mereka menyerang, mereka panggil orang-orang yang menahankan Islam ini bangsa Moro. Bangsa Moro tu apa? Bangsa Moro itu dikaitkan dengan mereka waktu mereka diserang oleh tentera Moors. Moors ini datangnya daripada mana? Orang-orang Berber, ya. Orang-orang Berber yang datang daripada Afrika yang menyerang Sepanyol, kemudian menakluk mereka di Andalusia. Jadi apabila mereka tu nampak orang yang menahankan Islam, mereka kata ini sama seperti orang-orang yang pernah menyerang kami dulu. Dari situlah wujud namanya bangsa Moro. Jadi apabila mereka datang, mula-mula mereka kalah. Kalah dengan datuk lapu-lapu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi tengok semua Philippine National Police ataupun PNP, mereka mempunyai satu badge ataupun satu emblem
yang di situ kita nampak ada satu seperti apa ni orang cakap tu, warrior dia punya pahlawan dekat badge dia, itulah Datuk Lapu-Lapu. Dia merupakan seorang Muslim. Dan semua masyarakat Philippines, mereka sangat yakin bahawa this is our national hero, kita punya wirah negara. Tetapi apa yang mereka sembunyikan ialah mereka tidak bagi tahu Datuk Lapu-Lapu tu adalah seorang Muslim. Jadi apa yang berlaku selepas mereka kalah dengan Datuk Lapu-Lapu, tentera mereka, general mereka dibunuh, mereka datang lagi dengan tentera yang lebih hebat. Malah disitulah jatuhnya Islam di Pulau Sibu. Disitulah mulanya the first black cross yang ditanam di Sibu. Dan satu demi satu orang Islam kita telah dimurtadkan. Satu demi satu orang Islam kita dibunuh sekiranya mereka tidak mahu menerima agama Kristian. Dan apa yang berlaku selepas itu, disitulah orang Islam kita diajar untuk buka hijab mereka. Di situ jugalah mereka diajarkan untuk makan ba alif ba ya. Di situlah juga mereka diajarkan minum arak. Dan disitulah jatuhnya Islam di bumi Philippines. Apa yang sedia dia ataupun satu iktibar yang kita boleh pelajari di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni kita tidak terlibat dengan apa-apa. Di Malaysia, alhamdulillah, di Singapura, di Indonesia, kita semua tenang, aman. Tidak ada ancaman daripada luar yang ingin menakluk kita. Tetapi dalam masyarakat kita, kita hendaklah sentiasa ingat dan sentiasa mengambil iktibar daripada ajaran ataupun daripada perkara-perkara yang pernah berlaku. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, Philippines, mereka mempunyai lebih daripada 100 juta orang. Dan majoriti mereka adalah beragama Kristian. Yang sedihnya, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tu dimurtadkan satu persatu. Dia kasih dua pilihan, life or Christianity, death or Christianity. Dia kasih dua pilihan saja. Tetapi alhamdulillah sekarang kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, antara di dunia, orang yang paling ramai sekali masuk Islam adalah orang-orang yang berbangsa Philippines. Dan lagi satu yang menarik yang saya nak kongsikan di sini ialah mengenai Philippines ni. Philippines tu, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya perkataan itu sendiri pun, dorang itu bukanlah satu bangsa yang mereka kata Philippines, bangsa Philippines. Tidak wujud bangsa tu. Mereka sebenarnya seperti kami, seperti kita semua, satu rumpun. Mereka itu seperti orang Melayu. Tak ada, there's no such thing as Philippines race. Tak ada, Filipina race, tak ada. Tetapi mereka itu sama macam kita, sama macam orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura, orang Malaysia. Sama bangsa, iaitu bangsa Melayu. Dan bagaimana mereka dapat, bagaimana nama mereka itu dijadikan Philippines? Ini satu lagi persoalan dia. Philippines ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya berasal daripada perkataan Filipinas. Filipinas ni apa? Nas itu dalam bahasa Arab apa? Manusia. Ataupun kita kata people. Philip itu adalah selepas nama raja kedua Spanyol yang menakluk mereka. Jadi nama yang diberikan kepada mereka iaitu Filipinas bermaksud the people of Philip. The people of Philip. Dan alhamdulillah hari ini kalau kita tengok dekat Philippines, presiden dia sedang berusaha untuk tukar balik nama negara mereka untuk menjadi Maharlika. InsyaAllah semoga Allah pemudahkan dan kembalikan mereka kepada agama asal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, datang pula kita kepada satu perintah yang diberikan oleh ataupun yang Allah firman dalam Al-Quran yang sangat penting. Kadang-kadang orang kata, oh tak apalah, aku tak payah buat dakwah, aku tak payah ajak orang kepada Islam pasal orang lain dah buat. Tetapi kalau kita rujuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita rujuk kepada ayat Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bihikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Iaitu Allah memberitahu kita, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang paling baik. Allah menyuruh kita, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyeru manusia. Kalau kita lihat hari ini, ramai kita Islam ini the most misunderstood religion dalam muka bumi. Setuju tak? Adalah satu-satu agama yang paling disalah tanggap oleh orang bukan Islam. Setuju? Dan juga orang Islam sendiri. Sebab apa? Munculnya media-media yang mempengaruhi kita punya agama dan memberikan mesej-mesej yang salah tentang agama kita.
Jadi kita sebagai umat Islam sekarang ini hendaklah kita bangkit dan menyampaikan Islam ini kepada mereka, dan setidak-tidaknya dapatlah kita menjawab soalan-soalan yang mereka tanyakan ataupun yang mungkin mereka ada salah faham tentang agama kita. Baik. Ada soalan? Okey. Sampai ke sini saja saya beri tazkirah. Tapi sebelum itu, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ada tak soalan mengenai dakwah ataupun perbandingan agama? Bolehlah tanya saya, insya-Allah. Ya, silakan. Presiden Philippines. Presiden Philippines tu kalau kita lihat kepada dia punya bahagian nenek dia ataupun silsilah nenek dia Islam. Nenek dia Islam. Dan dia punya, dia dah syahadah jugalah. Ada yang sebahagian kata, tapi wallahu a'lam, kita tak tahu. Baik, ada soalan lain? Baik, ada soalan lain ke? Silakan, doktor. Baik, satu soalan yang bagus, iaitu bagaimana kita nak memulakan satu dialog ataupun satu conversation ataupun satu apa tu orang cakap tu, pembuka bicara dalam menyampaikan mesej dakwah tu. Baik, ada banyak pelbagai cara dan dia juga tergantung kepada orang yang kita sampaikan itu. Kalau macam doktor kata tadi, bagaimana kita nak menyampaikan orang-orang yang terdekat. Contohnya kawan-kawan yang kita dah kenal lama dengan orang yang kita belum kenal lagi, dia ada perbezaan di situ. Tetapi cara yang paling mudah ialah kita boleh menggunakan dalam memberikan hadiah. Contohnya memberikan dia satu hadiah, iaitu Al-Quranul Karim. Kita boleh bagikan kepada mereka sebagai satu hadiah dan sampaikan kepada mereka, iaitu ini aku ada satu hadiah yang aku ingin menyampaikan kepada kamu, dan sekiranya kalau ada apa-apa soalan, bolehlah tanya kepada saya. Macam gitu. Dan saya faham juga ada mungkin sebahagian yang mengatakan, oh, orang bukan Islam tidak boleh memegang Al-Quran dan sebagainya. Sebenarnya itu ada perbezaan pendapat, dan sebaik-baiknya dalam menyampaikan mesej dakwah ni, kalau kita lihat ramai orang di dunia ni yang memeluk agama Islam selepas mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi sekiranya kalau kita menghalang mereka dari membaca Al-Quran, bagaimanakah dia nak mendapat mesej ataupun firman Allah itu sendiri? Dan antara lain juga cara dia ialah, kalau sekiranya kita ada macam seperti contohnya Ramadan yang akan datang ni, insya-Allah. Kalau kita ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, mungkin kita boleh menyantuni mereka. Macam contohnya kita punya jiran, kalau kita ada masak lebih, mungkin kita boleh bagi kepada dia dan kita sampaikan mesej kepada dia apa yang dia tahu tentang Ramadan, apa itu puasa. Selama ni kita dah duduk mungkin berjiran, mereka itu tak tahu. Oh, dia ingat, oh, diorang tahan lapar je. Tetapi apa yang mereka tak faham ialah Al-Quran itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran, dan dia adalah satu perintah bagi kita umat Islam untuk melaksanakan itu sebagai satu ibadah, contohnya. Dan antara lainnya dalam perbualan dialog ni, kadang-kadang kita suka cara yang kita boleh buat ialah kita selalu kata that when there is no demand, no supply. Maksudnya kita have to create the demand. Kita nak cari jalan untuk buat dia tanya kepada kita. Antara cara yang kita boleh buat ialah kita tanyakan tentang agama mereka, ataupun kita tanyakan tentang apa yang mereka amalkan. Contohnya mereka punya culture. Macam contoh, saya kat sini ada yang berbangsa Cina tak? Tak ada Tak ada Bahasa Cina tak ada Okey. Saya je lah half-half. Mak saya half Chinese. Okey. Alright. Jadi kalau dalam orang bangsa Cina ni, baru-baru ni ada Chinese New Year kan. Kita lihat mereka tu semua berpakaian baju merah, betul tak? Mereka ni orang Cina, kalau dia hari raya dia sangat sinonim dengan warna merah. Jadi antara cara yang kita boleh buka bicara ialah kita boleh tanyakan tentang Acong ataupun Ahok, kenapa orang Cina bila datang di perayaan mereka menggunakan baju merah? Contohnya, kita kita tanya beberapa soalan kepada mereka, dan kemudian kita mula cakap dengan dia, ataupun kita tengok. Kalau kita dah tanya, macam contohlah, saya kasih contoh. Kalau orang tanya pasal agama kita akan rasa seronok kan? Seronok kan? Sebab orang tanya pasal kita, dia dah show interest. Jadi kalau kita pula show interest tentang culture dia, dan dari situ juga mungkin insya-Allah dia akan
mula tanya juga kepada kita tentang kepercayaan kita ataupun kita punya kefahaman ataupun kita punya adat sebagainya. Dari situ kita boleh wujudkan satu dialog. Dan kalau kita ada kawan kerja seperti mana kita selalu hari-hari jumpa ke apa, take your time. Take your time. Mungkin kalau selepas lunch cakap dengan dia, Chong atau Ahok, boleh ke jom hari ni aku ingat nak singgah ke surau dulu boleh tak kau temankan aku? Boleh tak orang bukan Islam masuk masjid? Boleh Alhamdulillah. Kita mungkin cakap, tak apa Chong, kau duduk di dalam masjid ni, kasih aku solat. Lepas tu kalau kau ada apa-apa nak tanya, kau boleh tanya aku. Macam itu. Jadi itulah antara beberapa cara yang kita boleh menyampaikan dakwah. Dan dia sebenarnya case to case basis dalam menyampaikan dakwah ni. Kita nak kena tengok kita punya prospek. Baik, harap dapat menjawab soalan. Baik, seterusnya ada soalan lagi? Boleh tak kita bagi hadiah Al-Quran pada non-Muslim? Boleh tak kita memberi hadiah kepada non-Muslim? Jazakallah khair. Bolehkah kita memberi hadiah kepada orang bukan Islam Al-Quran? Baik, ada sebahagian yang berkata ataupun sebahagian pendapat yang tidak membenarkan untuk memberi Al-Quran yang ada tulisan Arab. Ya, yang tulisan Arab. Sebab itu mushaf ya. Dan saya lebih selesa dalam bila menyampaikan hadiah tu ialah Al-Quran terjemahan dalam bahasa yang mereka faham. Contohnya, ada yang kalau kita nak kasih orang Cina ni, dia bangsa Cina pun dia tak faham. Maksudnya bukan dia tak faham sepenuhnya, mungkin dia tak pandai dalam membaca huruf-huruf Cina ni. Tetapi kita boleh hadiahkan dalam bahasa Inggeris ke ataupun dalam bahasa Melayu sekalipun. Itu yang lebih memudahkan dia untuk faham. Dan yang paling penting sekali dalam kita menghadiahkan orang Al-Quran ini, kita hendaklah tahu bagaimana nak mengajar dia untuk baca Al-Quran itu. Jangan pula kita bagi dia hadiah Al-Quran, kita tak bagi tahu dia apa-apa. Itu masalah juga. Kita nak kenalah bagi tahu dia bahawa ini kita dalam umat Islam, kita percaya ini adalah kalamullah, kata-kata Tuhan. Jadi hendaklah kita apabila kita ada Al-Quran tu, kita nak kena respect ataupun kita nak kena hormat. Jadi tak bolehlah letak kat lantai ke sebagainya lah. Dan kita ajarkan juga kepada dia untuk baca Al-Quran bukan daripada depan, tetapi ajar dia baca daripada belakang. Kenapa kat belakang? Belakang ada apa? Ya? Bukan surah Makiyah. Sebab belakang Al-Quran itu ada indeks. Indeks ni ialah dia kalau nak cari apa-apa topik yang dia nak tahu, dia boleh rujuk kat situ, terus boleh refer. Macam kalau kita baca buku ni, kita nak tahu tentang kandungan buku tu. Macam contohnya kita sedang buat satu kajian, kita akan rujuk terus kepada topik itu, terus kita masuk dan kita baca kat situ. Kita tak akan mula daripada muka depan. Sebab kadang-kadang mereka, tapi tak salah juga kalau mereka nak baca daripada depan, tapi amat digalakkan gunakan indeks. Contohnya, sekiranya dia nak tahu tentang kita ambil satu tentang bersuci, ataupun kita kata tentang berwuduk, macam mana nak berwuduk. Contohnya lah, dia boleh rujuk kepada Al-Quran itu. Ataupun dia nak tahu tentang syurga dan neraka, dia boleh rujuk dekat indeks tu, health. Ataupun kita kata neraka, dia boleh pergi kepada ayat-ayat yang menerangkan tentang neraka. Contohnya begitu. Baik, seterusnya ada soalan lain? Ada soalan lain ke? Baik. Ada soalan lain ke? Saya tak ada soalan lain. Soalan lain kita boleh. Ya? Saya pula tanya soalan lah. Boleh ke? Saya pula tanya soalan. Okey, baik. Saya nak tanya. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada peringkat awal dia, dalam dia menyampaikan ataupun menyebarkan risalah dakwah ni, dia sampaikan kepada siapa dahulu? Isteri dia. Isteri, alhamdulillah. Selepas itu
keluarga terdekat. Selepas itu sahabat dia. Orang-orang sahabat dia. Selepas itu siapa? Dia memulakan dakwah dia daripada orang-orang yang terdekat dahulu. Ya, daripada isteri dia, kemudian ahli keluarga dia, kemudian siapa lagi? Dia sahabat-sahabat dia, seperti kita tahu Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an, kalau saya boleh kongsikan sedikit mengenai beliau ya. Abu Bakar radhiyallahu an ni dia orang yang tidak pernah menafikan apa yang Nabi Muhammad SAW kata. Sedangkan dia sampai dapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq, the truthful. Abu Bakar ni radhiyallahu an, dia apabila dapat memeluk agama, dia memeluk agama Islam, dia kan menyampaikan kepada orang-orang terdekat dengan dia, 10 orang masuk Islam. Tetapi di sini tuan-tuan dan puan-puan, apa ilmu yang dia ada tentang dakwah itu sendiri? Ada kadang-kadang orang kata, aku nak buat dakwah ni, tapi aku punya ilmu sampai ke mana je. Aku bukan macam Dr. Zakir Naik ataupun Syekh Ahmad Didat yang tahu nak quote Bible dan sebagainya. Tetapi kalau kita ambil iktibar tuan-tuan dan puan-puan, daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia apabila dia memeluk agama Islam, dia terus menyampaikan kalimah apa yang dia yakin, iaitu kalimah tauhid. Sebab itu dalam kita menyampaikan dakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, amat penting sekali kita untuk tahu dan mengajak orang kepada kalimah tauhid ini. Dan insya-Allah kita akan pergi ke kota Taif ya. Insya-Allah. Alhamdulillah saya nampak tadi dah berdaftar 39 orang. Dah cukuplah, kita tak payah bayar lebih kan. Kita tak payah bayar lebih lah, sebab dah 39 orang. Apa yang satu perkara yang sangat kita boleh ambil pelajarannya, dan dia ada kemengena dengan dakwah juga, iaitu di kota Taif ni tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah antara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mencabar. Malah sebelum Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Yathrib, iaitu sekarang kita nak akan pergi juga, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Di situ Nabi ingin, selepas banyak seksaan dekat ni bumi yang kita tengah duduk ni, banyak seksa orang-orang musyrikin di kota Makkah ni, baginda Nabi Muhammad SAW dia pergi ke kota Taif. Taif daripada sini berapa jauh tuan-tuan dan puan-puan? Naik bas 2 jam pergi balik 4 jam Muhammad betul Bayangkan dulu, sekarang naik bas 2 jam. Kalau dulu agaknya naik unta berapa lama kat tuan-tuan? Ya? Makan hari mungkin, makan minggu betul di kota Taif ni. Apa yang berlaku dekat kota Taif tuan-tuan dan puan-puan? Apabila baginda Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Taif ni, dia mengajak manusia di sana ataupun penduduk di kota Taif itu kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan keinginan dan harapan yang sangat tinggi, orang di sana menerima dia. Apabila orang sana kalau dapat menerima dia atau mendapat mesej Islam itu, orang-orang yang sedang diseksa di sini, sedang dihina, diherdik dan sebagainya, mereka itu boleh dibawa untuk pergi ke kota Taif. Itulah harapan Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda pergi dalam perjalanan ke sana. Apabila sampai di sana, apa yang baginda dapat daripada orang sana? Mereka terima tak dakwah Nabi? Mereka terima? Tak terima. Apa yang mereka buat? Baling batu. Apa lagi mereka buat? Lipat najis. Apa lagi mereka buat? Mereka mencaci, menghina Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, orang dulu-dulu buat dakwah kena sampai macam tu, sedangkan Nabi Muhammad SAW kena macam tu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, hari ni buat dakwah keluar TV je, tak ada pun saya nampak lagi orang kena lempar apple. Tak pernah lagi. Belum lagi. Kalau ada bagi tahu, share dengan saya kena lempar apple ke kena lempar telur, tak ada lagi, alhamdulillah. Jadi apa yang kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, selepas Nabi Muhammad SAW keluar daripada kota Taif ni, sebab tu kami sangat menggalakkan untuk pergi kota Taif tuan-tuan dan puan-puan. Apabila baginda keluar, datang 2 orang malaikat daripada arah
gunung. Apa mereka katakan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, hendakkah kami binasakan penduduk di kota Taif tu? Tapi apa Nabi jawab? La, jangan. Malah Nabi mengata apa? Mudah-mudahan ada di para keturunan dia yang akan menjadi orang Islam. Akan menjadi orang Islam. Kalau insya-Allah kita pergi ke kota Taif ni, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sendirilah. Yang duduk sana orang kafir ke orang Islam? Orang Islam semuanya. Itulah adalah berkat daripada doa Nabi Muhammad SAW. Tapi baru-baru ni tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat dulu time Nabi dia ada orang kena buang lempar batu buat dakwah. Saya nak kongsi sedikit tentang pengalaman saya di Papua New Guinea. 3 bulan yang lalu saya pergi ke sana, sempat menyampaikan dakwah di satu tempat yang dinamakan Mount Hagen. Dia lebih kurang 2 jam setengah daripada Port Moresby, ibu kota dia. Orang biasa kalau dengar Papua ni, mereka selalu ingat Papua ni ialah Papua Indonesia. Tapi sebenarnya tidak. Papua ni dia terbahagi kepada 2, dan dia tu dekat juga atas Australia dia. Betul-betul atas Australia, Papua New Guinea. Jadi dekat sana ni ada satu orang yang nama dia Tariq. Orang dia dah berumur lah. Orang dia dah mungkin dah 50 lebih itulah. Jadi dia ni, apa yang saya nak kongsikan ialah, dalam dia menyampaikan dakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat kita Tariq ni, waktu dia menyampaikan dekat pasar Mount Hagen ni, dia pernah, waktu itu baru berlakunya September 11. Dalam menyampaikan dakwah ni, perkara yang kita taklah cakap sama macam apa yang Nabi kena, tetapi dia juga dilempah batu, dibaling batu, dihina dan dicaci. Itu baru je ni tuan-tuan dan puan-puan. Bila September 11? Baru dalam 2001. Sekarang dah 19 tahun yang lalu. Bayangkan 19 tahun yang lalu masih ada lagi orang yang kena lempar batu dalam apabila menyampaikan dakwah. Bayangkan tu tuan-tuan dan puan-puan. Dan sahabat kita ni, satu benda yang dia sangat kita boleh mengambil pelajaran lah. Mudah-mudahan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang kita ada ni. Kita kadang-kadang rasa yang kita punya diri ni susah sangat. Ya Allah, susahnya, sempitnya rezeki aku. Ini tak cukup, itu tak cukup. Malah kita tengok orang lain, kita pula rasa kita ni serba kekurangan. Tetapi sahabat kita ni, dia bagi tahu saya, dia kerja sebagai petani full time. Kerja dia petani full time. Bulan ni setiap 3 bulan dia akan dibayar. Dan gaji dia tu dia bahagikan kepada 3. Apa yang dia tanam hari ni, dia akan dapat untung dia lagi 3 bulan. Jadi dalam gaji dia dalam 3 bulan tu dia dapat 600. Dalam 600 ringgit itulah. 600 ringgit tu dia buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Maaf, dia dapat 400 US dollar. Jadi dalam duit kita dalam 1,000 berapa? 1,600 gitu kan. Dalam dia kerja 3 bulan tu, gaji dia tu dia bahagikan kepada 3. 1/3 dia bayar balik duit-duit yang dia pinjam untuk dia buat tanaman dia. Dia macam ambil orang cakap tu loan lah. 1/3 lagi dia bagi kepada anak isteri dia sebagai nafkah. Dan 1/3 lagi dia buat di jalan Allah. Dia buat dakwah. Dan kerja dia buat apa? Selain daripada menjadi petani full time, dia pergi daripada satu masjid ke satu madrasah, ke satu tempat mengajar orang Islam, menjadi khatib dan sebagainya. Dulu tuan-tuan dan puan-puan, dia ceritakan kepada saya, sebelum dia memeluk agama Islam, orang yang menyampaikan dia Islam adalah seorang doktor. Dan doktor ini dalam menyampaikan dia Islam, dia itu adalah, kalau kita kenal, selalu dengar khutbah. Kalau siapa yang duduk KL ni, akhir-akhir khutbah selalu dia minta doa, lindungilah kami daripada ajaran sesat, iaitu ajaran Qadiani. Kalau dekat KL kan, kalau KL Selangor sangat selalulah lepas doa mesti ada tu lah. Jadi apa yang doktor yang menyampaikan di Islam itu adalah seorang yang berpegang kepada Qadiani ataupun Ahmadiyah lah kita kata. Jadi dia ni bila dapat Islam dalam lebih kurang 20 tahun lebih yang lalu, dia ingat Islam itu je yang betul. Sebab apa? Dia tak pernah ada outside punya, apa tu orang cakap tu, interaction. Dia tidak ada berhubung dengan dunia luar.
Jadi bila dia dapat satu kesempatan tu, dia datang ke Malaysia. Dia dapat datang ke Malaysia tu, dia dapat tahu satu lagi mesej Islam yang lain, iaitu mesej Islam daripada sudut Sunni. Dia tak pernah tahu. Dia ingat Ahmadiyah tu je yang betul. Jadi apabila dia dapat mesej yang betul tu, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang lagi membuat dia macam berkubah-kubah semangat dia untuk menyampaikan Islam. Sebab dia seolah-olah dia dapat satu kebenaran atas kebenaran dia dapat. Jadi Alhamdulillah, daripada dia seorang, saya rasa dah lebih daripada 500 orang rakyat ataupun penduduk di Papua New Guinea itu yang telah memeluk agama Islam di Mount Hagen khususnya. Jadi antara lainnya, kalau saya boleh kongsikan sedikit lah mengenai Papua, kita juga sempat sampai ke satu orang cakap tu macam orang asli sana lah. Kalau tribal dalam bahasa Melayu apa? Orang-orang suku-suku suku kaum yang berbangsa Kombah ataupun kita panggil Kombah tribe. Mereka ni tuan-tuan dan puan-puan, sejarah mereka kalau kita dengar pun kita takut. Tengok Haji ni tahu, Haji ni experience ni. Orang dekat Kepulauan Pasifik ni, diorang sangat sinonim dengan sejarah apa tau? Sejarah orang makan orang, cannibal. Bayangkan dulu orang-orang Christian missionary ni pergi sana, buat silap sikit kena makan. Bukan kena makan saja, hampir sepatu boot dia pun diorang nak makan juga. Boot kulit dia. Bayangkan dahsyatnya orang mereka ni. Jadi apabila itu part saya bersyukurlah, sebab apa kita pergi buat dakwah kepada mereka, kita tak diorang dah civilized sikit lah. Diorang dah ada tamadun lah. Sebelum tu mereka tidak ada tamadun, mereka duduk di dalam hutan-hutan dan mereka hidup dalam terpencil dengan masyarakat mereka sendiri. Dan apabila kita menyampaikan kepada mereka ni tuan-tuan dan puan-puan, orang Papua ni, dia kata apa? Dia kata kita tak pernah dengar pasal Islam. Bahasa Inggeris. Mereka berbahasa Inggeris. Mereka kata Islam tu yang mereka dapat semua adalah Islam itu satu agama yang jahat. Islam itu adalah satu agama yang apa dia cakap, keganasan. Jadi mereka tu bila mereka dengar pasal Islam, diorang jadi fobia. Mereka jadi takut. Bayangkan, kita yang aman-aman ni, diorang jadi takut. Tapi kita tak boleh salahkan mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi bila Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tu, apabila kita sampaikan mesej dakwah itu kepada mereka, mereka rasa kagum. Orang ni dia ada, kalau dalam bahasa Jawa tu tak tahu, bandel lah. Bandel tahu tak bahasa Jawa? Mereka orang dia agak keras agak keras, kasar, dan mereka tu stubborn kalau dalam bahasa English dia. Dia tidak mudah give in lah. Dia tidak mudah untuk kita kata tu terima. Orang dia akan mencabar kita dan dia akan menguji kita dan dia akan nak kepastian. Dia bukan macam hari ni dengar, hari ni dia terus terima Islam, bukan Dia bukan macam itu punya jenis. Dia punya orang kita nak kena fahamkan dia, nak kena make sense dekat dia, baru dia boleh terima Islam. Macam gitu. Jadi dekat Papua ni tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sampaikan kepada mereka, adalah lebih kurang dalam 200 lebih orang, nak sampai 300 orang berkumpul. Mereka ni datang daripada kebun-kebun mereka. Siap ada bawa cangkul, ada siap bawa kapak, ada siap bawa parang panjang-panjang. Kita ni bila dikeliling ni, orang cakap tu, kalau kita tengoklah ada video nanti saya share dekat grup kita dekat sana pergi pun, kita pun jadi takut. Tapi tawakal nak kena lebih Dia keliling kita berpuluh-puluh orang. Tapi mereka niat baik. Bila kita datang kepada kampung mereka, kita datang dengan cara yang betul, insya-Allah diorang tu akan hormat kita. Dan apabila kita menjawab satu persatu, kita ambil satu perkara yang mudah je kita menyampaikan dakwah kepada mereka. Kita tak payah nak jadi macam Dr. Zakir Naik ke Ahmad Didat, nak cakap kod ni. Mereka pun tak faham. Mereka pun tak faham Bible mereka. Ada sebahagian tu mereka adalah, bayangkan orang-orang dalam yang kerja petani ataupun kerja-kerja dalam tu cakap kebun-kebun, mereka tak ada. Mungkin mereka punya exposure ataupun pendedahan kepada dunia luar tu kurang. Jadi apa yang pastor mereka kata, mereka ingat itu je lah yang betul. Jadi diorang ikut tu seperti blind follower, satu pengikut yang buta. Jadi apa yang mereka bila dengar atau mereka tanyakan, kita kata tentang concept of God in Islam saja. Apa itu?
konsep ketuhanan dalam agama Islam. Kita kata kepada dia, Tuhan kita ni, Tuhan yang kita sembah ni adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan Tuhan kita ni hidup dan tidak mati. Dan kita katakan dia, boleh ke seorang Tuhan ataupun satu pencipta itu perlu makan dan minum ataupun perlu pergi toilet? Kita tanya dia benda yang basic je. Dia cakap, tak. Betul kau kata tu, betul. Tuhan tak boleh, tak perlu makan, tak perlu minum. Pasal apa? Dia yang memberi kita makan dan memberi kita minum. Dan tak boleh kalau Tuhan itu sampai nak pergi toilet. Mereka pun setuju. Jadi saya tanya juga lagi. Kita tanyakan, Tuhan itu perlu tidur dan rehat tak? Dia kata tak, Tuhan tak perlu. Pasal apa? Dia kata, Tuhan itu tak sama macam kita semua. Dia tak ada keperluan untuk tidur, tidak ada keperluan untuk makan, tidak ada keperluan untuk minum, tidak ada keperluan itu semua. Dan apabila kita terangkan satu persatu, Alhamdulillah, terbuka hati mereka. Tetapi itu tidak lagi meyakinkan mereka. Tidak lagi meyakinkan mereka. Sebab apa? Mereka itu telah seolah-olah seperti brainwashed. Mereka itu telah, pemikiran mereka tu, mereka ingat bahawa Islam itu ataupun agama yang mereka pegang itu, itulah agama yang benar. Jadi apabila kita bawa kepada mereka tentang siapa itu Nabi Isa alaihi salam dalam Islam, di situlah mulanya mereka sedar. Kalau sini saya minta tolong jelaskan orang Kristian tentang Nabi Isa AS dalam agama Islam, boleh tak? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Siapakah Nabi Isa AS dalam Islam? Terangkan kepada orang Kristian. Boleh tak? Boleh lah, cakap boleh, insyaAllah. Tak confident? Baik, tak apa, saya kasih confidence sikit. Baik. Sebenarnya apa yang kita nak sampaikan kepada sahabat-sahabat kita orang Kristian ni, kadang-kadang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita umat Islam, apa kadang-kadang kita tersilap ialah kita ni kadang-kadang anggap orang bukan Islam tu sebagai musuh. Ataupun kita anggap orang Islam itu adalah orang-orang yang tak faham, orang-orang yang apalah kita fikir. Macam mana kalau kita nak buat dakwah kepada orang yang kita benci? Dan apabila kita ada kebencian terhadap seseorang itu, bagaimana kita nak menunjukkan kasih sayang kepada dia? Sedangkan kita ni agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, iaitu agama yang mengajar kita menjadi rahmat kepada seluruh alam. Dan dakwah ini bukanlah, ataupun kita kata Islam itu bukanlah hanya untuk kita tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya untuk keturunan kita tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya untuk nenek moyang kita. Malah kalau kita lihat tuan-tuan, nenek moyang kita yang dahulu-dahulu sebelum dah berapa lapisan yang dulu, mereka itu bukan beragama Islam tuan-tuan. Bukan beragama Islam. Mereka tu agama apa? Animisme. Ataupun mereka tu agama orang asli ya. Tahu orang asli ya? Orang asli yang dekat Malaysia. Animisme, sembah pokok, sembah dan apa tu orang cakap tu spirits. Mereka ataupun ada sebahagian yang beragama Buddha ataupun Hindu. Itulah nenek moyang kita zaman dulu-dulu. Jadi bagaimana mereka boleh menjadi seorang Muslim? Orang-orang Islam, bagaimana? Ada? Daripada penyebaran dakwah tuan-tuan dan puan-puan. Orang-orang daripada bumi Arab, daripada bumi Cina, daripada Pakistan, India, mereka datang ke bumi kita dalam menyebarkan risalah dakwah. Dakwah, Alhamdulillah. Bayangkan kalau dululah orang-orang tu semua, dia orang kata tak apalah, aku nak relax tepi lah, aku nak relax one corner, aku tak payah buat dakwah, aku nak dakwah ataupun Islam itu hanya untuk keturunan aku saja, ataupun dah cukup lah, nenek moyang aku pun dah Islam, keturunan aku pun dah Islam, cukup lah sampai kat situ sahaja. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka yang waktu dulu tu tak buat dakwah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita pun tak Islam tuan-tuan, dan mungkin kita pun tak berada kat sini tuan-tuan. Disebabkan mereka itu ada niat untuk menyampaikan dakwah, keinginan untuk cintakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan visi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menyampaikan mesej yang disampaikan daripada baginda. Ia juga membawa saya kepada satu khutbah, iaitu khutbah terakhir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda dalam khutbah terakhir dia, ini adalah satu potongan ayat yang disampaikan yang membuat ramai orang ataupun saya, termasuk diri saya, yang membuat sebagai satu motivasi, iaitu baginda mengatakan, sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir
sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir. Dan dari itulah mesej itu sampai kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Yang waktu hadir itu berapa orang agak-agak? Khutbah terakhir, siapa tahu? Ni saya tanya pula, tadi tak ada orang nak tanya saya. Siapa tahu khutbah terakhir berapa ramai sahabat yang datang dengar khutbah terakhir tu? Ya? Ribu. Ada sebahagian mengatakan bahawa yang terakhir itu dalam lebih kurang 110,000. Wallahu alam dia punya actual figure wallahu alam. Tapi anggarannya 110,000. Dan agak-agak berapa yang kalau kita nanti akan pergi ke Baqi kan kita akan tengok pemakaman sahabat-sahabat tu. Nanti tuan-tuan kira sendirilah berapa ramai yang tanam kat sini. Yang lain tu kat mana? Yang lain tu kat mana? Mereka itu ada merata dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang mereka buat? Bukan semua pergi perangnya tau, tak mahu salah faham. Sahabat tak semua pergi perang. Mereka semua ada tugas masing-masing kan. Yang ahli perang memang ahli perang. Tetapi mereka itu meninggal ataupun dimakamkan ataupun ditanam di bumi-bumi di luar daripada bumi ini sendiri. Sebab apa? Dalam menyampaikan mesej Islam, dalam menyampaikan mesej dakwah itu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni alhamdulillah kita lahir-lahir dari Islam, tuan-tuan. Saya ni banyak kawan-kawan yang saya duduk tu mualaf, ataupun kita kalau orang tu dah lebih dari 5 tahun pun kita panggil dia mualaf juga. Ada sahabat saya sampai kata, aku dah 23 tahun masuk Islam tapi orang masih panggil aku mualaf. Kesian saya tengok dia kadang-kadang. Tapi saya ni duduk dengan mualaf, banyak sangat kawan-kawan saya semua mualaf ni. Saya pun orang panggil mualaf. Itu yang saya kadang-kadang pelik juga. Bila buat projek-projek ataupun buat talk show ni, saya pun termasuk dalam mualaf talk show pula. Mualaf sesi perkongsian mualaf. Saya selalu nak kena terangkan orang bahawa yang saya ini bukan mualaf. Jadi apa yang kita nampak ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada kawan mualaf ni, sebenarnya duduk rapat dengan mualaf ni, tuan-tuan, banyak iktibar yang kita boleh belajar, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka tu setiap hari melalui satu kesedihan. Kita ni nampak anak kita tak solat, ataupun ahli keluarga kita tak solat, kita punya hati sedih, kita punya hati marah, kita ni kadang-kadang kecewa. Apalah salah aku sampai anak aku tak solat ni? Apalah salah aku, atau apa pelajaran yang aku tak bagi kepada dia? Semua aku dah kasih lengkap, tapi tak solat ataupun tak puasa, marah kan? Tapi alhamdulillah sini semua, alhamdulillah keluarga semua baik-baik. Saya adalah kenal beberapa orang yang keluarga tak macam tu kan. Jadi bayangkan sahabat-sahabat kita yang mualaf ni, mereka mempunyai ibu bapa yang masih menyembah tokong, masih menyembah Jesus, masih menyembah apa lagi yang lain. Ataupun mereka mempunyai ahli keluarga, adik abang yang masih berkeadaan macam itu. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, berapa peritnya mereka melalui. Dan saya amat menggalakkan ataupun menganjurkan bahawa kalau sekiranya kita itu ada kenalan saudara baru ni, berilah sokongan dan dorongan kepada mereka, berilah motivasi kepada mereka. Sebab apa? Kalau bukan kita, siapa lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Kawan-kawan kita yang ada tak sini kawan mualaf? Ada tak? Siapa ada kawan mualaf? Tak ada? Ada kawan mualaf, saudara baru? Ada? Tangan? Angkat tangan, siapa ada? Alhamdulillah, satu orang. Satu je? Yang lain tak ada Okey, kalau ada cuba cari. Kalau tak ada cuba cari kawan mualaf ni Sebab apa? Daya mampu kita cuba bantu dia. Tetapi kalau tak ada kawan mualaf, cuba cari orang untuk jadikan dia Muslim, jadikan dia mualaf. Boleh ke? Boleh insya-Allah. Baik. Saya rasa perkongsian saya akhir di sini. Sekiranya kalau ada soalan, bolehlah tanya. Atau tidak saya tanya lagi. Ada soalan lagi ke? Oh, dah datang. Lagi 6 minit. Okey, baik. Okey, bos saya dah suruh stop. Okey, baik. InsyaAllah itulah sedikit pengungsian daripada saya. Dan sebelum saya akhiri, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan menghayati satu ayat Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan pesan atau memberitahu kepada kita, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Kalau kita lihat kadang-kadang konteks di Malaysia, pasal perkara kecil pun kita nak bergaduh. Pasal perkara kecil dekat Facebook jadi kecoh-kecoh. Kadang-kadang kita tengok kat social media, kesian makcik pakai tudung gaduh dengan makcik pakai tudung. Kadang-kadang kita nampak pakcik pakai kopiah gaduh dengan pakcik pakai kopiah. Ataupun anak muda yang tak tahu menau jadi huru-hara dekat dalam Facebook dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita dalam satu agama, menyatukan hati-hati kita dalam kebaikan dan menjadikan kita umat Islam yang bersatu padu. Janganlah kita berpecah belah. Ingatlah kepada ayat tadi, iaitu Allah berpesan kepada kita, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Biarlah kita berbeza bangsa ataupun kita berbeza pendapat dan sebagainya, tetapi janganlah pendapat ataupun perbezaan itu memecahkan kita. Malah kita semua ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah membuat kita satu dan kita semua dapat beribadah dan menyembah Tuhan yang Esa, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan akan lahir di kalangan jemaah di sini orang-orang yang akan terlibat dengan kerja-kerja dakwah dalam menyampaikan Islam. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak kepada satu hadis ni. Bayangkan, siapa sini buat multi level MLM? Siapa ada buat MLM kat sini? Tak ada Baik. Kalaulah kita ambil satu hadis iaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, iaitu siapa yang membawa seseorang itu kepada satu kebaikan, dia akan mendapat ganjaran yang sama daripada orang itu tanpa mengurangi ganjaran yang telah diberikan kepada dia. Bayangkan kalau kita bawa satu orang masuk Islam, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan ganjaran yang kita dapat. Setiap kali dia berwuduk, setiap kali dia mendirikan solat, setiap kali dia mungkin buat umrah atau haji, semua pahala yang dia dapat tu akan dapat kepada kita juga tanpa mengurangi dia. Dan kalau dia berkahwin dengan seorang lagi yang mu'alaf dan dia berketurunan dan sebagainya, dia ada zuriat, kita akan dapat share yang sama. Mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua. Dari situ saya akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul asr.